Didik TV KPM. Cikgu, tengah buat apa tu? Macam menarik je. Menarik tak? Cikgu nak main lancarkan roket ni. Wah, pernah main tu? tak? Tak pernah lah, Tak cikgu. pernah. Okey, jomlah cikgu nak buat ni. Okey. Okay, Rina tengok dulu. Wah. Nampak tak? Tu Rina pun ada, boleh cuba. Saya nak cuba pula lah. Lancarkan roket. Wah, sampai terjatuh roket saya. Okey, jadi kita nak belajar apa ni hari ni? Kita main-main roket ni. Apa fokus kita hari ni, cikgu? Kalau nak tahu, hari ni kita nak belajar lagi tentang kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Kan tadi kita dah bincang kan ada orbit mengelilingi bumi kan? Betul, cikgu. Jadi macam mana satelit tu nak dihantar ke orbit tersebut dengan menggunakan kenderaan pelancar. Okey. Kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit ni dia ada memerlukan tenaga yang tinggi. Oleh yang demikian, pelancaran satelit ni dia menggunakan kenderaan pelancar. Kenderaan pelancar terdiri daripada satu atau lebih roket digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Lintasan kenderaan pelancar adalah dalam bentuk melengkung dan bukannya menegak. Okey, maksudnya kenderaan pelancar inilah yang akan membantu menghantar satelit masuk ke dalam orbit yang mengelilingi bumi. Ini ada dua kaedah. Okey, kalau tengok pada gambar rajah tersebut ada dua kaedah. Sama ada yang pertama pindah secara terus ke dalam orbit. Ini biasanya bila kita nak hantarkan satelit ke orbit yang berhampiran dengan bumi. Okey, kaedah penghantarannya ialah secara terus. Dan kaedah yang kedua pula ialah orbit pindah Hohmann. Ini untuk hantar ke satelit yang orbitnya lebih jauh daripada bumi. Okey, jadi dia punya kaedahnya lainlah, berbezalah. Okey. Okey, yang seterusnya terdapat dua jenis kenderaan pelancar. Yang pertama ialah expendable launch vehicle ataupun kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja. Okey, dan yang kedua ialah kenderaan pelancar yang boleh diguna semula, reusable launch vehicle ataupun RLV. Okey, kita tengok apa beza antara dua kenderaan pelancar ni. Biasanya kalau dalam kelas cikgu akan bagi tugasan kepada murid-murid yang ni. Minta murid buat pencarian lah untuk membanding bezakan apa perbezaan antara dua jenis kenderaan pelancar tersebut. Okey, kalau kita tengok kat situ, kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja, hanya digunakan sekali sahaja, reka bentuknya ringkas, melibatkan kos yang tinggi untuk jangka masa yang panjang dan menghasilkan bahan buangan di angkasa lepas. Bahan buangan di angkasa lepas ni kita panggil space junk. Space junk. Dan yang kenderaan pelancar guna semula pula, dia boleh diguna semula, reka bentuknya lebih kompleks, melibatkan kos yang rendah untuk jangka masa yang panjang, kurang menghasilkan bahan buangan di angkasa lepas dan kenderaan pelancar ni masih lagi dalam peringkat kajian. Jadi buat masa sekarang kita masih menggunakan kenderaan pelancar sekali sahaja. Kemudian kita tak boleh reusable lah, tak boleh diguna semula kan. Sekarang kita nak tengok pula apa fungsi sistem stesen angkasa antarabangsa. Stesen angkasa antarabangsa ni dikenali juga sebagai ISS, merupakan satelit buatan manusia yang paling besar yang mengorbit bumi. Stesen angkasa antarabangsa ni merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa iaitu NASA, Roscosmos, JAXA, ESA dan juga CSA. Ini adalah stesen angkasa yang paling besar lah setakat ni mengorbit bumi di orbit LEO. Ini pula adalah angkasawan Malaysia yang pertama, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor. Beliau ialah rakyat Malaysia yang pertama sampai ke ISS ni di orbit LEO bumi. Beliau merupakan seorang doktor bedah ortopedik Malaysia. Cikgu pun ada buku tentang beliau. Beliau telah terpilih untuk mengikuti program angkasawan bersama Rusia untuk misi ke angkasa selama 11 hari bermula 10 Oktober tahun 2007. Beliau menaiki Soyuz TMA-11 yang dilancarkan oleh Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Bangga kan kita sebagai rakyat Malaysia sebab kita dah ada seorang angkasawan Malaysia kan? Sangat berbangga, sangat berbangga kan? Ya. Fungsi stesen angkasa antarabangsa ni ialah menjadi tempat tinggal bagi angkasawan,
kru-kru di angkasa lepas untuk satu tempoh masa yang lama. Yang kedua, stesen angkasa antarabangsa ni digunakan sebagai makmal sains pusat kajian yang unik untuk membolehkan angkasawan dan saintis menjalankan kajian. Data daripada kajian yang dijalankan tu akan dihantar ke bumi. Yang tu kita panggil remote sensing data. Data dari jarak jauh. Okey, merupakan stesen pemantau bagi keadaan di angkasa lepas. Okey, kita tengok pula keadaan sifar graviti. Yang ni jom kita main bola dulu, Rina. Okey. Okay, Rina boleh ambil bola keranjang tu dengan satu bola plastik. Bola keranjang. Dan bola plastik. Okey. Okey, cuba jatuhkan kedua-dua bola tu. Okey, cuba jatuhkan. Dalam jarak yang sama. Mesti ketinggian tangan tu samalah. Jatuhkan, jangan lambung tu. Okey. Okey. Boleh saya lepaskan? Boleh lepaskan. 1, 2, 3. Okey, kalau kita tengok kan, bola keranjang tu dia lebih besar dan berat, bola plastik tu dia lebih kecil dan ringan. Tapi kedua-dua objek ni bila dilepaskan dia jatuh serentak menyentuh lantai pada masa yang sama di bumi. Sebab dalam keadaan tiada rintangan angin. Sebab kita di bumi memang ada tarikan graviti. Betul. Okey, jadi graviti memang akan menarik objek untuk jatuh ke bawah. Tapi di angkasa bukan macam tu. Di angkasa keadaannya adalah sifar graviti. Okey, jom kita tengok slide semula. Okey, keadaan sifar graviti ni menyebabkan kalau kita ke angkasa lepas kita akan menjadi terapung. Terapung kan sebabnya sifar graviti ni maksudnya tiada kesan ketara daya graviti yang dirasai. Contohnya keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman. Okey, macam ada yang bersukan dalam keadaan tanpa graviti ni. Okey, peserta terjun udara akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. Keadaan ini berlaku kerana daya tujahan yang dihasilkan tu oleh tiupan udara ke atas sangat kuat terhadap peserta, maka sama nilai dengan beratnya. Oleh itu tiada kesan tarikan graviti yang ketara dirasai. Sebab itulah objek tu boleh terapung. Okey. Dan kita nak tahu di mana stesen angkasa berada. Kita sekarang ni ada macam-macam cara. Salah satu caranya ialah kita boleh menjejak menggunakan aplikasi telefon pintar. Contohnya kalau pengguna iOS dia boleh menggunakan aplikasi ISS Live Now dan pengguna Android boleh menggunakan aplikasi ISS Detector Satellite Tracker. Okey. Jom kita buat sama-sama aktiviti ni. Boleh cikgu, jom. Okey. Kita boleh buka telefon pintar masing-masing. Rina dah muat turun dah aplikasi tu? Dah cikgu. Bila cikgu suruh tu saya terus muat turun. Okey. ISS Live Now. Boleh tengok sekarang ISS tu, sistem stesen angkasa antarabangsa tu berada di mana? Cikgu dah nampak ni. Kejap cikgu, saya punya lambat pula. Maksud cikgu, okay, maksudnya dia sekarang berada di negara mana? Saya nampak macam ada tulisan South Africa. South Africa? Saya punya ditulis di situ, cikgu. Okey, boleh tunjuk dekat kamera. Okey, boleh fokus. Nampak tak? Nampak tak ISS tu? Saya tak. Screen tu. Sekejap saya tak nampak cikgu sebab tengah fokuskan. Okey, sekejap ya. Saya cuba tengok ISS. Okey. Saya punya semakin besar, cikgu. Semakin besar. Okey, dia memang boleh kita nak tengok lebih jelas kan? Okey. Satelit ni, ISS ni dia mengorbit bumi sebanyak di 16 Australia kali. Ke cikgu? Di Australia, ya. Betul cikgu? Atau di New Zealand? Di New Zealand. Cikgu di nampak dia di New Zealand. Ya, betul cikgu. Okey, sekarang dia berada di New Zealand. Okey. Nampak Nampak cikgu. Okey. Stesen ISS ni dia mengorbit bumi sebanyak 16 kali sehari. 16 kali? Ya, 16 kali sehari. Dia mengelilingi bumi. Dan kita dapat lihatlah di mana dia berada menggunakan aplikasi ni. Canggih kan sekarang canggih kan? Sangat. Macam sekarang ni kita boleh buat.
Betul lah cikgu, menariknya kita dapat tahu di mana kedudukan dia waktu Di dan mana ketika kedudukan itu. dan kita dapat tahu kan negara tu waktu tu malam atau siang kan. Sebab kita dapat tengok garis masa juga. Betul. Okey, matahari terbit, matahari terbenam pun kita boleh nampak. Okey, melalui aplikasi tersebut. Okey, cikgu, saya ada soalan. Saya nak tahu, tadi cikgu ada menyebut tentang space junk ni. Boleh tak saya nak tahu dari segi keburukan space junk? Boleh. Okey, space junk ni adalah sisa buangan di angkasa lepas. Dan selagi space junk tu ada di angkasa lepas, dia akan menghentam satelit-satelit lain. Sebab satelit lain yang mengelilingi ataupun mengorbit bumi tu sentiasa bergerak dan mereka akan dilanggar oleh space junk tersebut, sisa-sisa buangan tersebut. Bila berlaku pelanggaran antara space junk dengan satelit menyebabkan kerosakan pada satelit tersebut. Jadi kerosakan pada satelit tu kos untuk membaiki tu memang besarlah. Kos untuk membaiki tu. Okey, dan satu lagi cikgu, saya nak tahu tadi cikgu ada menyentuh tentang kaedah menghantar kenderaan pelancar tu kan. Jadi berapa lama masa diambil untuk sampai ke destinasinya? Okey. Kenderaan pelancar tu masa yang diambil untuk kenderaan pelancar tu menghantar satelit tu ke lokasi bergantung kepada jarak orbit. Contohnya macam kalau jarak orbit tu lebih kurang 20,000 kilometer ataupun jarak orbit tu lebih jauh 20,000 kilometer. Jadi masa yang diambil tu lebih panjang dan menggunakan bahan api lebih banyaklah untuk roket tersebut. Okey, secara purata cikgu anggarannya? Secara purata tu cikgu pun tak dapat nak tentukan yang tu sebab bergantung kepada apa satelit tu jenis besar, kecil, saiz satelit lah. Baik, stesen angkasa ni kita nak tahu juga cikgu berapa kali dia mengorbit bumi. Okey, stesen angkasa ni dalam sehari dia boleh mengorbit bumi antara 15 hingga 16 kali. Macam malam tadi cikgu dah semak dalam aplikasi tersebut, dia telah melintasi negara kita. Jadi kita nampak Malaysia masa tu real time sebab kita guna aplikasi ni kita nampak masa sebenar lokasi stesen angkasa tu. Okey, cikgu di mana dari segi stesen angkasa ni dia nak mengorbit bumi? Di mana macam mana tu? Di mana stesen angkasa ni mengorbit bumi? Okey. Setiap satelit dia akan dihantar masuk dan mengorbit bumi dalam pusingan yang tetap. Dia akan bergerak dalam satelit yang sama. Contohnya kalau dia dihantar ke orbit LEO yang rendah, dia akan mengorbit bumi secara bulatan dan tanpa hentilah. Dia akan bergerak dengan hal laju tertentu. Kalau dia dihantar ke satelit yang mengorbit secara elips, dia akan bergerak dalam bentuk elips lah. Baik. Dan saya percaya murid-murid juga faham dengan apa penerangan yang diberikan oleh cikgu berkenaan dengan fungsi stesen angkasa antarabangsa. Kemudian dari segi kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Dan ini sebenarnya membantu pembelajaran kita untuk kita memahami sebab saya percaya ini adalah satu pembelajaran yang sangat penting memandangkan negara Malaysia juga ada angkasawannya. Jadi betul. Penting untuk kita mengetahui berkenaan dengan kaedah menghantar kenderaan pelancar ini. Cikgu, betul. kita nak berehat sekali lagi boleh? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kita akan terus bersama dalam Didik TV KPM.